Pasal apa hang tak pergi umrah, duit berlepas? Pasal apa tak pergi haji, pasal apa tak pergi umrah, duit berlepas? Bukan tak mau pergi, tapi aku takut doa panjang-panjang nak kena hafal. Kalau tak hafal nanti tak sah, hadis sesat. Ni tak betul. Tawaf kalau tak baca apa langsung, tapi dia ikut 8 syarat tawaf dari segi sudut hukum sah, tapi rugi. Sebab saat itu saat mustajab doa. Sekurang-kurangnya kita berzikir, baca ayat-ayat lazim yang kita hafal, ataupun berselawat dan sebagainya, terpulang kepada kita. Cuma pada petang ni saya kongsikan tips untuk kita ingat pusingan-pusingan tawaf bacaan pada pusingan tawaf. Pusingan pertama bagi saya secara pribadi yang terbaik, kita mulakan tawaf pusingan pertama itu sebab kita banyak dosa. Betul? Kita banyak dosa, maka kita mulakan tawaf pusingan pertama dengan apa? Dengan istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Boleh hafal belakang, semua boleh hafal belakang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dia kata panjang sangat, ada pendek sikit lah, ada. Astaghfirullahalazim, cukup lah. Astaghfirullahalazim, itu saja dia baca. Pusingan pertama Astaghfirullahalazim, itu pun panjang, ada lagi pendek dah, ada. Astaghfirullah, itu pendek. Ada lagi pendek, aku melampau. Nak pendek lagi, tak ada. Sekurang-kurangnya Astaghfirullah, itu ya. Masuk pusingan kedua, sampai di sudut Hajar Aswad. Lagi kita tengok cara kita nak melambai sampai ke sudut Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim walillahil hamd. Cium. Masuk pusingan kedua, nak baca apa pula? Tahlil. Halala yuhallilu tahlilan. Tahlil. Apa dia tahlil? La ilaha illallah. Yang tu je. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ni saya nak bagi supaya tuan-tuan muslimin muslimat mudah ingat setiap pusingan tawaf. La ilaha illallah, tahlil. Sampai tu jumpa rukun Yamani sebelum Hajar Aswad, rukun Yamani. Bismillahirrahmanirrahim walillahil hamd. Jangan cium, tak payah cium, tak sunat cium, lepas. Daripada rukun Yamani nak pergi ke Hajar Aswad, itu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Tak patut kita tinggal, sebab Nabi tak tinggal. Jangan tinggal. Daripada rukun Yamani nak pergi ke Hajar Aswad, bacalah, jangan tak baca. Kita boleh baca semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Kalau boleh tambah sikit, kalau tak boleh tambah tak apa. Kalau boleh tambah sikit. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Daripada rukun Yamani nak pergi ke Hajar Aswad. Yang tu jangan tinggal. Sebab apa jangan tinggal? Sebab tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Masuk pusingan ketiga, nak baca apa pula? Sampai ke Hajar Aswad, sama pula. Bismillahirrahmanirrahim walillahil hamd. Cium. Masuk pusingan ketiga, salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang tu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia ulang tu ya. Sampai dia jumpa balik rukun Yamani. Bismillahirrahmanirrahim walillahil hamd. Jangan cium, lepas tangan. Daripada rukun Yamani nak pergi ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Sampai kat sudut Hajar Aswad, Bismillah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cium. Masuk pusingan ke berapa? Masuk pusingan keempat. Nak baca apa pula? Tasbih. Mencium kau. Kemudian Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil hamd. Cium dan khawfirah. Astaghfirullah. 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 Bawah dalam keadaan khusyuk. Khusyuk. Menandakan kita ni hamba Allah yang banyak dosa, betul balik dosa-dosa kita. Kita bawah dalam keadaan tawaduk mengetah diri. Astagfirullah. Baru bawah kita bawah yang berkualiti. Tengok. Astagfirullah. 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 Tengoklah depan, lebih duduk tengok depan. Sampai kita jumpa rukun yang mari. Jumpa rukun yang mari. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil hamd. Tak payah cium. Tak ada pujuk. Daripada rukun yang mari nak pergi ke Hajar Aswad, itu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi. Jangan tinggal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh baca sekali ya Ustaz? Ini bukan Kaabah betul. Kalau Kaabah betul banyak kali boleh baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Kalau boleh tambah, kalau boleh tambah. Sampai berjumpa balik sudut Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil hamd. Cium.
Masuk pusingan ke, masuk pusingan kedua. Apa dia? Tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini termasuk apa? Ini termasuk bangunan Kaabah. Dia bawa, tiba-tiba dia dapat bawa dekat dengan Injil Ismail. Dia pun sentuh. Oh, ini Ustaz kalau kita ini. Tapi jangan sampai sentuh. Batal pusingan. Pusingan itu batal. Kena ulang balik. Pusingan yang batal. Jangan sentuh Injil Ismail. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya buat kamu jangan sentuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai jumpa balik rukun Yamani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar walillahil hamd. Sampai jumpa. Lepas. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Jumpa sudut ajar asma' lambai syarat Bismillah ya Allah. Bismillah ya Allahu akbar walillahil hamd. Masuk pusingan ke ketiga. Allahumma salli alaihi. Lambai syarat ini Pak. Lambai syarat ini Pak. Ada lambai. Ambil dulu. Berhenti bawah. Ambil dulu. Ulang balik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jumpa semua Yamani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar walillahil hamd. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Sampai jumpa balik rukun Hajar Aswad. Bismillah Allahu akbar walillahil hamd. Jom masuk pusingan keempat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya bagi alhamdulillah. Aku kita ingat pusingan. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang dua. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Sampai jumpa balik rukun Yamani. Lambai isyarat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar walillahil hamd. Lepas tak payah tiup. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Jumpa balik Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar walillahil hamd. Jom dan masuk pusingan ke-5. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar. Kalau mana boleh puji Tuhan. Tak sampai balik Hajar Aswad. Allahu akbar. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sampai jumpa balik rukun Yamani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar walillahil hamd. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جمع ركن حجر أسود. بسم الله الله أكبر ولله الحمد. يوم masuk pusingan ke 6. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Takbir, takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kau jaga, kau jaga. Allahu akbar, jangan lari kau. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Sampai rukun Yamani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar walillahil hamd. Lepas jangan cium. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ثم ركن حجر أسود. بسم الله الله أكبر ولله الحمد. شوف masuk pusingan terakhir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Jangan sentuh, jangan sentuh patah, jangan sentuh. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Jumpa sudut yang mana? Bismillah, Allahu Akbar, walillahil hamd. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Jumpa balik sudut Hajar Aswad. Bismillah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cium, lancar sikit ke depan. Takut-takut tak sampai. Sudut tu patah. Pusingan tu. Pusingan tu. Lancar sikit ke depan. Selesai. Lepas pada Allah 7 kali, maka kita sunat solat awal. Solat sunat awal 2 rakaat. Di mana-mana tempat yang kosong, sunat kita solat di belakang makam Ibrahim. Tapi kalau tak ada tempat kosong, di mana-mana saja yang kosong, orang bersolat, kita solat bawah 2 rakaat. Habis solat bawah 2 rakaat, kita minum air zam-zam. Nabi minum air zam-zam, baca doa yang Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Doa yang Nabi baca sebelum minum air zam-zam. Buka buku kalau tak dapat. Buka buku. Sayang kalau tak dapat. Sayang. Sebab kita tidak kuat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan pendapat daripada segala penyakit. Apalah kita minum air zam-zam ini. Okey? Tidak lelah. Rukun umrah yang seterusnya lepas daripada tawaf sa'i. Tuan Haji Bayhaqi bagi dekat sofa yang baru tadi. Tadi jauh dia bagi dekat, cepat sikit habis. Lampu hijau kan? Okey, lampu hijau. Baik. Baik. Sa'i ialah berjalan berulang-alik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah mengikut syarat-syaratnya. Sama ke? Macam tawaf ada syarat, sa'i pun ada syarat. Kalau tak ikut syarat, sa'i tak sah. Sa'i tak sah kalau tak ikut syarat. Kalau tawaf tadi kita mengaji ada 8 syarat, sa'i pula ada 6 syarat. Anda kena faham dulu sebelum nak sa'i. Sa'i ada 6 syarat. Syarat yang pertama, sa'i dilakukan selepas tawaf yang sah. Maksud dia, kalau tawaf tak sah, automatik sa'i pun tak sah. Jadi nak buat sa'i, pastikan tawaf kita sah. Jadi dilakukan selepas tawaf yang sah. Itu syarat sa'i yang pertama. Dan yang kedua, bermula di Bukit Safa, berakhir di Bukit Marwah. Ini Safa, ini Marwah. Bidayatus Safa, mula di sini, mula di Safa, habis di Marwah. Dan yang ketiga, cukup 7 kali dengan yakin. Kira macam mana? Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, Safa ke Marwah balik 3. Jadi ketujuh di mana? 7 di Marwah. 7 di Marwah. Nah, dikira dulu. Safa Marwah 1, Marwah Safa 1. Jangan Safa Marwah, Marwah Safa 1. Orang 7 dia 14. Orang 7 dia 14. Kena dah tu. Dah penat. Dari segi hukum sah lah. Orang sa'i 7, dia sa'i 14, dia kira macam mana? Safa Marwah, Marwah Safa 1. Dari segi hukum sah, tapi dia dapat penat. Jangan dia buat lagu tu. Kita orang mengaji, Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa, dia kira 2 dah. Faham dah? Ya, baik. Itu syarat sa'i yang ketiga. Jadi kalau berlaku syak juga, kalau habis bateri, kalau berlaku syak juga macam tawaf. Kalau berlaku syak macam tawaf, syak 2 ke 3, contoh kalau tawaf
Kalau tawaf kita syak 4 ke 5, 4 ke 5. Tapi kalau sa'i dia beza 2. Bukan 3 ke 4, 3 ke 5. Tu dia. 3 ke 5. Ganjil dengan ganjil, genap dengan genap. 2 ke 4 kalau berlaku syak. 2 ke 4 kalau berlaku macam tu, kaedah dia sama. Ambil bilangan yang sikit. Sebab yang sikit itu yakin, yang banyak itu syak. Baik, itu syarat sa'i yang syarat sa'i yang ketiga. Dan yang syarat sa'i yang keempat, mesti sampai di hujung tempat sa'i di Safa dan Marwah. Kalau tak sampai ke hujung, tak sah. Mesti sampai ke hujung. Hujung Safa, hujung Marwah. Hujung Safa dan hujung Marwah dikira macam mana? Hujung Safa dan hujung Marwah dikira tempat laluan kerusi roda berpatah balik. Laluan kerusi roda U-turn itu dikira hujung Safa dan hujung Marwah. Walaupun dia tak naik bukit tu, baru dia pusing. Dia pusing dekat laluan kerusi roda berpusing berpatah balik, dikira sah. Tapi dia tak dapat pahala sunat uji. Nak dapat pahala sunat, naik bukit Safa, naik atas bukit tu baru pusing. Naik atas bukit tu baru pusing. Kalau dia berpusing sekadar laluan kerusi roda berpatah balik, sah. Sebab dikira hujung Safa dan hujung Marwah. Baik, itu syarat sa'i yang keempat. Syarat sa'i yang kelima, hendaklah sa'i di Batnul Wadi, tempat yang termaklum, tempat orang duk sa'i sekarang adalah bukan kawasan Masjidil, bukan kawasan dalam Masjidil Haram. Sebab itu orang perempuan yang haid, orang perempuan yang period boleh berada di kawasan tersebut, tidak haram. Orang perempuan yang period boleh berada di kawasan Mas'a, tempat orang duk sa'i. Sebab Mas'a, Safa dan Marwah tidak termasuk Masjidil Haram. Bila tidak termasuk Masjidil Haram, ingat, tidak ada salat tahiyatul masjid di kawasan sa'i, tidak ada salat tahiyatul masjid, dan tidak ada i'tikaf di situ. Jangan duk i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, tak dapat pahala i'tikaf, sebab dia bukan kawasan dalam Masjidil Haram. Maka jangan kita salat tahiyatul masjid. Sebab itu orang perempuan yang haid boleh berada di situ. Baik, syarat sa'i yang terakhir, niat sa'i tidak terpesong niat. Niat sa'i semata-mata dia berjalan, tujuan sa'i, bukan tujuan lain. Jalan-jalan saya nak pergi sa'i, tengok ada yang Zam-Zam. Berjalan daripada Safa nak pergi ke Marwah, daripada Safa nak pergi ke Marwah, tengok ada yang Zam-Zam, ada yang Zam-Zam. Dia pun dah agak berhenti, diminum air Zam-Zam, ambil air Zam-Zam minum, boleh, boleh. Contoh air Zam-Zam di sini, ya. Jalan daripada Safa nak pergi ke Marwah, ada air Zam-Zam, dia minum air Zam-Zam. Dah minum air Zam-Zam, dari segi dia minum air Zam-Zam boleh, tak ada masalah, boleh. Dah minum air Zam-Zam, mula balik tempat dia berhenti. Tiba-tiba dia minum air Zam-Zam di sini, dia mula depan, batal. Batal. Ni kena jaga betul-betul ni. Nak minum air Zam-Zam dah apa? Dah minum air Zam-Zam, mula balik tempat yang dia berhenti, atau dia pustan ke belakang sini. Yang saya timbang minum air Zam-Zam, dia mula ke depan, dia tak mula tempat dia berhenti. Pusingan itu automatik batal. Ini kalau ada yang nak minum air Zam-Zam, tempat dia berhenti, kalau boleh ke belakang sikit baru jalan balik. Baik, Kaabah duduk sebelah kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita lambat isyarat tangan daripada jauh. Dulu boleh nampak Baitullah, lah dah ditutup, tak nampak. Di kawasan Mas'ah dulu boleh nampak, lah tak nampak.
Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jalan. Berjalan. Saya bagi tahu cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjalan, jumpa lampu hijau. Masa tawaf tak payah bawa buku. Tak payah. Apa kita nak baca lah. Bimbang buku tu jatuh, baru kita lari. Itu masalah besar. Tapi masa sa'i bawalah buku. Bawalah buku doa. Sebab apa ustaz suruh bawa buku doa? Sebab apa? Sampai kat lampu hijau, sunat bagi laki-laki sahaja berlari-lari anak. Hanya bagi lelaki sunat berlari-lari anak. Jangan lari-lari tok wan. Lari-lari anak masa sampai ke lampu hijau, berlari-lari anak. Dan bagi orang perempuan tak sunat, makruh, jangan duk lari. Orang perempuan tak sunat, hanya sunat bagi lelaki. Dan di kawasan lampu hijau, laki-laki pun sunat, orang perempuan pun sunat. Kenapa? Baca doa yang dibaca oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan tinggal, kalau boleh jangan tinggal. Di kawasan lampu hijau, orang laki-laki pun sunat, orang perempuan pun sunat membaca doa, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta rahmat, minta ampun kepada Allah azza wa jalla. Sama ada dosa yang kita sedar, ada dosa yang kita tak sedar, dosa yang kita perasan, ada dosa yang kita tak perasan. Masa di kawasan lampu hijau, baca doa. Laki-laki pun sunat, orang perempuan pun sunat baca. Habis tu jalan balik. Sampailah Bukit Marwah. Sampai Bukit Marwah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jalan daripada Marwah nak pergi ke Safa, jumpa balik lampu hijau. Sama juga, orang laki-laki pun sunat, orang perempuan pun sunat. Buka buku baca. Kalau tawaf nak buka buku mungkin masalah sikit, tapi kalau sa'i tak apa, buka buku baca, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Ini kita baca lah. Rugi tak baca, sebab dibaca oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan tinggal, walaupun benda itu sunat, tapi kalau kita tak buat, kita rugi besar. Sebab apa? Ketika di tanah haram, benda hak sunat-sunat ni hak kita pandang remeh, hak kita pandang lekeh. Bila berada di tanah haram, tak sama macam berada di tanah Malaysia. Segala amalan kita digandakan 100,000 kali ganda. Jadi jangan pandang remeh amalan-amalan sunat ketika berada di tanah haram. Jangan pandang remeh. Begitulah sampai ke Bukit Safa sama juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jalan balik, samalah. Pusingan ketiga, keempat, sehinggalah yang akhir, samalah. Sampailah selesai di Bukit Marwah. Bila dah selesai di Bukit Marwah, barulah kita tahallul. Baru bergunting. Orang perempuan bergunting di Bukit Marwah. Saya tak galak orang perempuan bergunting dekat hotel, takut terlupa. Saya tak galak orang perempuan bergunting dekat hotel, balik ruyuk tu letih sangat, esok pagi baru jaga, duduk dalam ihram lagi, tak gunting lagi. Bahaya. Jadi sebaiknya orang perempuan berguntinglah selesai di Bukit Marwah. Habis di Bukit Marwah, habis tu berguntinglah di Bukit Marwah. Guntinglah dalam telekung tu, rambut kita dalam telekung tu, ataupun kita pakailah kawan-kawan kita kepung, tolong gunting rambut kita supaya aurat kita tak terdedah, tak terlihat oleh laki-laki ajnabi. Orang laki-laki sunat bercukur, bukan gunting. Bagi orang laki-laki afdal bercukur, sebab Nabi kita mendoakan orang bercukur, Allahumma ighfir lil muhalliqin
ya Allah ampunkan orang yang berjubuk. Sahabat tanya, kalau macam tu orang bergunting macam mana ya Rasulullah? Nabi jawab sabarlah, Allahumma ghfir lil muhalliqin, ya Allah ampunkan orang bercukur. Sahabat tanya balik, kalau macam tu orang bergunting macam mana ya Rasulullah? Nabi jawab yang sama, Allahumma ghfir lil muhalliqin, ampunkan orang yang bercukur ya Allah. Kali yang terakhir sahabat tanya, orang bergunting macam mana ya Rasulullah? Baru Nabi sebut wal muqassirin, juga untuk orang yang bergunting. Maksud dia, orang yang bercukur didoakan 3 kali oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, berbanding orang yang bergunting hanya sekali saja didoakan oleh baginda Nabi. Bagi laki-laki afdal bercukur daripada bergunting. Yang tu pun ada huraian, kita tak sempat untuk menghuraikan kesemuanya sekali. Yang saya mampu untuk berikan kepada tuan-tuan pada petang ini berkenaan dengan tawaf, berkenaan dengan sa'i, syarat tawaf, syarat sa'i. Balik ni kalau ada masa boleh lagi ikutlah kuliah-kuliah, kursus-kursus untuk lebih detail berkenaan dengan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah, insya-Allah. Saya rasa cukup sekadar itu. Kali ini kita menghadap seluruh tubuh badan kita ke Kaabah. Sebab ini kita cuma menghadap sembahyang menghadap ke arah kiblat. Sekarang ni kita menghadap seluruh tubuh badan kita ke Kaabah. Tanpa bersyukur kepada Allah, ya. Dan mohon Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Itu hanya pengalaman, ya, pengalaman. Pasal Kaabah, Rasulullah Allah ni Allah turunkan kebesaran dia. Allah turunkan kebesaran Allah di Baitullah. Allah turunkan kebesaran dia. Kalau kita masuk, kita tengok ke apa, langsung tak ada perasaan apa-apa pun. Apa ni bangunan hitam, kamu apa, bangunan Pak Siti, kamu hitam, tak ada apa. Cuma bangunan biasa. Kalau langsung tak ada perasaan apa tu, melihat kebesaran Allah, itu tandanya hati kita telah keras, hati kita telah hitam oleh dosa-dosa yang kita buat. Mohon Allah ampunkan dosa-dosa kita. Itu saya perlukan. Masuk, kalau rasa tak ada apa perasaan itu, banyakkan kita bertaubat kepada Allah. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ini apa itu Allah? Allah turunkan kebesaran dia di sini. Allah tunjukkan kekuasaan dia di sini. Kita tengok pandang biasa saja, banyakkan buat solat taubat, Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. InsyaAllah, ya kan? Banyakkan. InsyaAllah, kita banyak bertaubat, kita akan rasa satu nikmat yang susah dan kita nak bayangkan apabila kita nampak apa ni. Secara otomatik air mata kita akan berberai. Termasuk adalah kita tengok Kaabah secara otomatik baru warnanya air mata akan gugur. Kerana Allah menerima kehadiran kita. InsyaAllah, masuk terus menuju ke Hajar Aswad, tempat kita bermulanya tawaf. Okey, saya nak tanya tuan-tuan, perlulah kita berniat di sini? Kita nak berniat di Mekah. Sekarang yang rukun yang pertama, sampai kita nak melaksanakan rukun yang kedua tawaf, kita sampai di penjuru Hajar Aswad. Wajib atau sunat kita berniat di sini? Dan ada rukun umrah ni, rukun umrah yang kedua. Okey, kalau ada rukun umrah yang ini, sampai di penjuru, niat adalah sunat sahaja. Tuan-tuan tak berniat pun sah tawaf juga. Sampai tuan-tuan istilam, kita buat tawaf sah. Pasal kita telah berniat di miqat tadi, berniat ihram umrah di miqat. Sampai di penjuru Aswad, niat jatuh sunat. Kalau buat tak apa pahala, tak apa pun sah tawaf tuan-tuan. Ya, niat sampai ke sini buat istilam. Istilam ni maksud dia
menyentuh ke apa? Namun Saidi dengan Muhammad Ridwan yang beri nama pada CD beri suntikan. Saidi dengan Muhammad Ridwan. Okey tuan. Okey. Tuan apa cerita? Ada gangguan teknikal? Apa dia? Ya boleh. Niat tadi. Okey. Mana niat tadi kita tuan-tuan niat pun boleh, tak niat pun boleh. Istilah maksud dia menyentuh Kaabah. Kalau mengikut betul je masuk saja kita terus merujuk ke Hajar Aswad. Kita akan istilah menyentuh dan mengucuk, itu yang sebetulnya. Tapi kita tak mampu nak buat macam tu sebab orang terlampau ramai dan di kawasan ini bersesak-sesak, orang berebut-rebut nak mengucuk Hajar Aswad. Memang kita tak ada ruang nak buat macam mana Nabi buat. Mana kita perlu istilah, perlu kucut, kita tahu kita mulakan tawaf itu sebenarnya. Tapi kita tak mampu nak buat, kita cuma buat isyarat sahaja. Mana kita angkat tangan kita akan tapaknya menghadap ke arah Hajar Aswad dengan baca takbir Bismillahi Allahu Akbar dan meletakkan tapak tangan kita ke bibir seolah-olah kita mengucuk Hajar Aswad. Itu yang sebenarnya kita kena pergi sana, itu tak boleh. Kita buat sebagai isyarat. Yang lebih afdal kita menghadap kedua-dua tubuh kita, badan kita ke arah Hajar Aswad. Tengok berdoa. Kalau orang tak ramai boleh. Kalau orang ramai cukup kita mengiring, mengangkat tangan, hadapkan tapak tangan kita ke kedua Hajar Aswad yang baca takbir Bismillahi Allahu Akbar dan letakkan tapak tangan kita di mulut. Tak boleh. Cara saja. Letak je. Kalau kita mengucuk Hajar Aswad, okey. Tak nak bunyi. Kalau apa benda orang ni orang. Dan mulanya mula situ, letakkan tapak tangan di bibir. Dan baru kita mulakan tawaf kita. Pada tawaf ini bacalah apa yang tuan nak baca. Berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau nak baca surah Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa yang tuan nak baca? Sama juga rukun Yamani. Sampai saja di rukun Yamani, ya, rukun Yamani ini antara turun Hajar Aswad sampai saja rukun Yamani. Kita juga kita buat syarat angkat tangan tanpa mengucuk. Sebetulnya kita kena pergi, kita usap, contoh, tapi tak mampu buat syarat saja. Bismillah, Allahu Akbar. Dan kita baca doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ayat ini ada di surah mana? Siapa tahu? Rabbana atina fid dunya hasanah. Dalam surah apa? Surah Al-Baqarah. Ayat saya ubah dia lupa ayat berapa. Ayat 201 dia tahu Sri. Tahu Sri. Surah Al-Baqarah saya dalam ayat yang 21. Surah Al-Baqarah tengok Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina azabannar. Itu doa yang tadi Nabi buat. Sampai di kedua surat tak menegak. Istilah lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar dan tutup tangan. Teruskan berkanan lagi. Sampailah tutup pusingan. Doa atau julutan doa lah. Dia tak ada doa khusus. Tawaf pertama pada doa ni. Tawaf kedua tak ada. Tak ada terdapat doa khusus. Apa yang ada buku itu sebagai panduan sahaja. Bukan tak tahu apa pun dengan buku. Tapi yang saya perlu buat adalah rukun Yamani
dan Hajar Aswad itu apa tadi? Doa dia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu yang doa berapa? Ada untuk doa ini sejalan itu bacalah apa tuan nak baca, zikir sebagainya. Ya? Baca surah Ikhlas 10 kali, kita baca surah Ikhlas akan kena syurga, apa rumah kita syurga nanti sebagainya. Bacalah. Tangan kita berubah niat. Baca. Bukan kita tanya tuan. Dia ni buta, dia ni bisu, cakap tak boleh. Boleh tak dia tawaf? Dia ni bisu, tak doa, tak boleh tak mana, tak boleh. So, semua banyak syarat je. Boleh tak dia dah niat demikian ni? Macam mana dia tawaf? Dia bisu, orang buta sudah tahu kan? Kalau buta belum sama dah tahu sebenarnya keadaan dia. Okay. Untuk ibadah umrah tawaf, dia hanya ada niat dan perbuatan sahaja. Kalau sembahyang kita baca dengan, tapi kalau tawaf cuma dan ibadah umrah dia ada niat dan perbuatan sahaja. Dan niat dan umrah, walaupun dia tak tahu bercakap pun dia pusing. Dia pusing, dia tak apa buat tahu apa, dia pusing fikir pun tidak apa pun tidak, pusing saja. Sampai 7 kali. Sah tawaf dia. Tapi kita yang normal sihat ni kena buat lah perkara yang disunatkan. Pertama kena iktibar, yang lelaki kena buka bau kanan, kena istilam, perkara sunat, kena bela diri anak untuk 3 yang pertama. Tapi kita benar mandu dari anak Allah orang ramai, ya. Itu perkara sunat untuk menambah ganjaran pahala nanti. Ya, bangsa tak ya. Bismillah ini buatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Teruskan teladan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Sampai lupa yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baca tu ulang-ulang kali. Sampailah di penyuruh Hajar Aswad, istilah lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Itu sangat. Bawalah sehingga tutup. Ya. Okey. Dia jalan-jalan, tengok lapang ini. Dia pergi ke Kaabah. Dia pegang. Apa jadi pusing tahu dia? Okey, batal. Contoh ni dah 6.5 ni. Ni dah nasihat Nabi cuma 7. Ya? 7. Apa dia pegang? Maknanya pusingan 6 tu batal. Dia perlu ulang balik pusingan tersebut. Ya? Mana pusingan tu tak pakai sebab dia menyentuh Kaabah ataupun dia pegang gigi Ismail. Walaupun dia pegang tembok pun tak boleh. Apabila dia masuk ke dalam gigi Ismail, tak boleh, batal pusingan tersebut. Pusingan itu sajalah. Pusingan 5. Pusingan 5 sahaja yang batal. Dia kena perlu sempurnakan pusingan yang kelima tu. Dia bukannya buat semua sekali. Ataupun dia jalan, mana leksi aku ni pusing. Maknanya bau kiri dia dah lari daripada Kaabah. Dia pusing dengan sengaja. Batal pusingan tersebut. Melainkan dia jalan orang tolak, kita pusing, dia betulkan balik. Bukan dia pusingan beranan. Dia sengaja dia pusing, dia mencari orang, batal. Ataupun dia cari tadi nampak mat ni dah 40 tahun lagi buat mat ni. Dia pun dekat tawaf. Dia cari mana, dia pergi dah bertanya mat, mana mat ni, dia jumpa ni. Batal. Pasal dah berubah niat. Mana niat dah berubah, dari tawaf nak cari mat yang dah hilang tadi. Mana tak batal, pusingan sebut kena ulang balik pusingan sebut. Tiba-tiba sampai sini tuangin. Wajib tuang, ambil hubung balik, mulakan. Dari semua keadaan. Kalau dia yakin di sini tempat dia berhenti, tempat dia terbatal, dia boleh masuk balik ke sini ya. Dia mundur sikit ke belakang, dia boleh mulakan tempat dia terbatal tadi. Ataupun dia tak yakin wawas, dia balik semula ke penjuru,
Hajar Aswad dia mulakan pusingan yang batal lagi sebab dia buang angin sebagai daripada wuduk tadi. Dia dua keadaan ya. Mana dia perlu dia akhir sebelum tempat dia batal, dia boleh mulakan dengan urus sedikit belakang dan urus ke kanan. Kalau tu bawah dia balik semula ke wuduk Aswad, mulakan pusingan yang tak sempurna tadi. Okey, itu kau tawaf ya. Harap boleh fahamlah. Bagi mereka yang tak tus, kencing tak tus, yang laki-laki lah, laki-laki yang kencing tak tus ya. Maksud satu masalah bagi mereka untuk tawaf, sebab syarat sah tawaf mesti ada wuduk ya. Kalau mereka yang kencing tak tus, niat kita nak tawaf sebelum turun pakai pakaian apa, rukun dia boleh pakai pakaian yang bersih, terus menuju ambil wuduk, niat saja akan ambil wuduk untuk mengharuskan aku tawaf kepada Allah Ta'ala. Dia ambil wuduk terus dia tawaf, dia yakin dah selesai ke 7 pusingan tawaf, baru dia keluar, baru dia cek balik. Kalau dah dia keluar, keluar dari pemain kemudian untuk melepaskan dia untuk tawaf saja bagi dia tak terus. Bagi mereka yang pakai air kencing yang punya yang berkeluar kan, itu tak apa, itu dibenarkan dan betul sebab keuzuran. Dia boleh pakai air itu. Okey, yang ada punyaan kalau kita pergi ke depan Zain, kita tanya buat tawaf Langit tak yang batas mana? Ada, dia batas pusingan satu batal. Betul-betul dia yang 5 ni, dia batal. Yang 5 ya. Dia pegang Kaabah. Ada pusingan 5 je batal. Bukan keseluruhan batal. Dah. Yang 5 saja batal. Kita balik sempurnakan yang pusingan 5 tadi. Contoh ni, pusingan anak ambil ni. Betul kan? Nak ambil tu, tiba-tiba dia tertutup, dia batal. Dia kena keluar, dia kena sempurna pusingan 7 saja. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu tak kacau, itu dia mahu sempurna dah. Okay? Baik? Pada mana? macam tu orang tak pernah Dia boleh yang amdalnya dia mesti berdua-dua. Contohnya dia dah dengan keempat masa Tuhan relatif sangat keempat ni, dia balik bilik, dia lihatlah bilik. Tapi sepanjang tu dia kena jaga pantang larang, sebab dia belum sempurna lagi umrah dia, ataupun dia buat tawaf sunat. Tawaf sunat tak apa, cuma dia tak buat pahala sahaja. Tapi yang tertakut dia buat tawaf umrah. Contoh yang keempat, dia rasa letih, dia balik bilik. Esok dia baru bersambung oleh punya 5, 6, 7. Tapi sepanjang tu dia jaga pantang larang, pasal dia masih berada di dalam ihram umrah. Sama saing dengan kedua, dia saing, dia balik bilik tidur, esok baru sambung. Tapi sepanjang tempoh tu dia jaga 13 pantang larang tersebut, sebab masih berada di dalam ihram umrah. Ya, tawaf sunat apa? Tawaf sunat cuma dia tak dapat pahala tawaf sunat saja, tapi sampai dia takut tawaf umrah. Umrah dia kena selesai, dia masih berada dalam ihram lagi. InsyaAllah boleh. Terangin terangin sama dengan yang tadi. Kecil tak tu sama dengan terangin. Dia terbentuk lah. Itu kena disuruh keluar lah. Aku tu dia boleh keluar pada belakang, dia kena ambil wuduk. Masalahnya kecil tak tu, dia penyakit. Kalau lelaki lah, banyak orang yang kecil tak tu sini, bukan baru juga. Yang kecil tak tu sini bermasalah, dia boleh nak ibadah. Tapi untuk dia tawaf, dia pakai, digunakan harus pakai pekos yang berlapis, bukan pekos yang seluar. Dia ambil wuduk, niat wuduk itu untuk haruskan dia tawaf. Terus turun, dan saya sekarang mana terus buat tawaf, selesai tawaf. Kalau tidak nanti dia cek tak selesai dia punya tawaf, sebab dia kecil tak terus tadi. Tawaf sekali ada tak? Masa kita tawaf tu Tawaf lah, habis tawaf, buat lain lah. Ambil betul untuk sa'i sebagainya. Yang lain ya, itu dia lepaskan tawaf saja. Okey, lain? Ustaz, jaga Kaabah dengan hijir. Hijir Ismail dengan
Iji Ismail tak jauh dekat dia pintu dia dalam 7 ni kaki bulan pintu masuk dah. Jalan dia tak luas. Dia tu dah proses sesak tu. Perlunya kita kesabaran kita untuk solat, untuk masuk dalam Ismail. Saya bagi betul tip untuk masuk ke Ismail ini pengalaman ada pelan-pelan kalau saya bawa orang lah. Dalam pintu hanya satu pintu saja dibuka, pintu berhana. Pintu tutup, mana pintu lah pintu masuk, pintu lah pintu keluar. Itu jadi jam susah tu. Nah masuk itu tepi dinding susul itu tepi dinding. Dia ada dinding yang sekolah berata tu, betul dinding masuk, susul itu tepi dinding. Terus berada di bahagian belakang sekali. Jangan terus masuk terus berbelah ke tengah. Bila masuk ke tengah, kita tak balik. Dia ada orang akan tolak, orang akan sebagainya. Kita akan langkah sembahyang sebagainya. Susul ke dinding tu sampai berada di belakang sekali. Lalu tunggu ini susul dinding ini berada di belakang sekali. Tunggu. Pada belakang dinding belakang itu tunggu ada ruang kosong dan masuk sikit sampai ke depan. Kalau ada ruang, jangan masuk terus bedah ke depan. Jadi yang contoh tak ada pedal nanti akan jatuh atau langkah waspada sebagainya. Itu buat setelah selesai ibadah umrah nanti. Jangan kita dalam umrah tempat kita boleh berjalan di Ismail sebagainya. Okey, besar ada kita apa awak? Saya ada betul kan? Sa'i tak apa, tawar yang penting. Pagi, cerita sikit kalau yang nak naik motor, kalau yang okey, motor Sa'i ni. Saya tahu. Oh, Sa'i saja. Tak tahu boleh. Tapi ada motor dia di tingkat 3. Dia tak ada 2 dan 3 tu. Dipanggil tingkat apa? M. Dia ada 2 dan 3 tu. Dia ada eskalator, dia ada tempat naik motor. Bagi mereka yang di bawah yang tak mampu lebih naik motor. Satu persen aku tawar RM50 per naik seorang. Kalau naik motor bawah RM100. Mana tawaf RM150 tak ini bulan motor skuter listrik. Itu bagi mereka yang punya musuh lah. Ada bertanya yang mudah bagi boleh nak tawaf boleh, nak saya boleh pakai motor bagi mereka yang tak pelagaran yang tak usul sebagainya. Saya pun berani motor saya boleh dia motor tu tawaf untuk sunat baru RM50 naik motor. Okey, lain. Okey, saya tanya najis jatuh lantai, saya pijak wuduk batal ke tak? Banyak orang belum tengok ada najis dekat pakaian dia cuci. Saya tanya wuduk batal ke tak? Wuduk tak batal ke cuci ke bersih. Kalau nampak najis sikit ada ni, tapi sekejap dia saya tak risau. Kalau nampak najis kat atas lantai dia punya cleaner tu 24 jam. Tak beritahu dia akan cuci cepat cuci. Kalau kita terpijak, betul tawaf sebagainya, kadang-kadang orang baby tu dia buang air sebagainya, terus cepat cuci balik, cuci dan terus sudah tawaf. Jangan sekejap je, kalau ada situ tak boleh 5 minit, kadang-kadang dia bekerja cuci kerana 24 jam ada untuk cuci. Setakat perempuan semasa yang sana ada lelaki pakai sporting. Kalau kita luar tawaf lah, dalam umrah jangan, umrah tak boleh. Kalau kita dalam umrah pakai sporting, pasal sebabnya dia punya tu pecah di kaki. Bila pecah kita dapat sa'i berbahaya, tak jalan tak boleh. Pakai sporting lah di luar umrah. Dan dia punya ubat tu yang cuci tu terang tajam. Baik. Mana wajib? Depan sikit. Okey, soalan yang cantik. Saya nasihat tuan-tuan, masa tak tawaf, jangan rapat ke Kaabah. Satu, orangnya sesak, ramai, padat, kita takkan buat lambat.
Cuba ambil jarak sikit. Kedua, takut kita terpegang Kaabah. Tak kena kita tak ni, kita tak apa? Kita tengok orang dulu pegang, dulu penting kita tengah nak pegang. Kita pegang. Batal singa tersebut. Kalau boleh ambil ada tengah-tengah lah. Maknanya kita tak bawa sangat jauh, tak bawa sangat ni. Kalau ambil luas lagi, dia akan jadi besar. Dia punya ruangan untuk dawa akan jadi besar. Ambil tengah-tengah tu. Maknanya boleh jalan seperti biasa. Ya. Semua ramai guna, memang padat orang. Jangan apa-apa sangat kadang-kadang tu orang tolak kita. Apa-apa orang tolak dah berpegang Kaabah. Batal singa tersebut. Ya. Kalau ada tu nak pegang Kaabah ke nak apa ke, selesai dulu ibadah tawaf. Selesai dulu ibadah umrah. Peganglah Kaabah, ciumlah kalau buka awal tu. Memang wangi betul pegang, maka berkat bau kasturi di kepala kita. Memang dia bau-bau wangi, bau kasturi. Dia tahu Kaabah tu. Sekali dah tersembuh dengan minyak wangi. Okey, right? Dan besar ini, tu saya kasih balik. Kita cuba apa yang kita tunggu lagi. Tanya kaedah kalau kita tawaf bawa budak-budak yang belum akil balik. Okey, yang bawa anak kecil antara syarat sah tawaf tidak boleh ada najis atau membawa najis sebagainya. Kaedah kalau boleh bersama isteri itu bagi suami dulu buat dari isteri pegang. Tapi kalau masalahnya dia tahu nak buat apa, umrah yang pertama kita tahu macam nak tawaf, mesti kena ikut kumpulan. Kaedah yang kedua, sebelum turun buat tawaf, baby itu atau anak kecil itu yang dipakaikan pakaian yang bersih, pakaikan dengan pampers yang bersih yang baru. Terus buat yakin dengan bahawa dia ni tak ada bawa najis. Maka susah nanti kalau dia nak tunggu suami dia bawa dah bawa isteri bawa nanti bawa tambah kali. Kalau dah pergi 2-3 kali dah tahu macam mana nak buat, boleh buat. Boleh buat dua kaedah. Pusing ke sini, kalau dia dalam bahagian luar boleh. Yang sini boleh. Ataupun masukkan ke dalam. Boleh. Saya menjadi ke dalam, dapat dikemas. Jadi masuk ke dalam. Betul? Kita bisa pakai cekak lah. Tolong. Bawah perlu pakai tali pinggang. Okey, tapi jangan berkait. Betul, dia berkait. Tapi dia bukan kain yang tergantung sarung. Dipakai aksesori sahaja. Tujuannya untuk memuat kain di bahagian bawah. Kalau tidak nanti jadi pameran buah-buahan. Awas cukup ni. Pakai ni untuk bagian tak pasal ini ada dua orang ni yang baru ni bunyi dekat paling mudah ni lama ni baru dah adalah ini kita nak untuk bagian bawah mana tak ada dah kita berusaha tuan.
tadi sebelum makan garam, kumpul hari-hari, kumpul tiap, jangan angkat-angkat penuh orang tu. Kita orang ini buat. Kita ramai orang ni. Kita apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Boleh tu. Orang yang kita ramai apa ni? Yang pangat semua dah apa? Maka masa tawaf dan juga masa sa'i. Mula ini apa? Ini guru tuan kan. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Syarat dia mesti nampak air meleleh. Syarat dia mesti terasa air meleleh. Air meleleh kat rasa air meleleh. Lihat, duduk terus sapu. Sapu sehingga rata. Lepas tu yakin rata, baru angkat tangan. Kalau tuan-tuan sapu betul ya. Contoh. Tidak sah wuduk tuan-tuan. Sebab Mustakmal. yang kedua tu dah jadi air mustakmal. Ya, sama juga tangan ya. Sembuh. Nampak air jari ya, air jari yang dari situ, kalau ada dari sini ya. Sapu dia. Sapu sama rata. Sama rata. Dah rata kau angkat. Begitulah seterusnya ya tuan. Dah rata baru angkat tangan tersebut. Itulah cara nak ambil wuduk menggunakan spray. Syarat dia mesti air meleleh. Jangan pula so tuan-tuan buat muka tangannya saya tutup secara ringkas lah. Mesti buat sempurna lah. Lepas tangan, muka tangan, lepas tangan rambut kaki. Telinga tak ada lah. Telinga tu sunnah. Pasal buat sekali tu wajib, 3 kali tu sunnah. Tapi yang wajib macam kita menggunakan air yang sedikit, tapi yang wajib buat sekali cukup. Kalau buat 3 kali ni tak cukup ni air botol ni kan. Kita ambil 3 kali sunatnya wajibnya sekali insya-Allah. Ini pun banyak dah kan. Ya. Boleh beli ni sebagai guna untuk dalam pesawat ataupun semasa beribadah dalam masjid Masjidil Haram insya-Allah. Okey, lain. Bikuan sebenarnya saya tutup.
tinggal IC ke lesen motor kereta tinggal. Masuk waktu sembahyang wajib kita sembahyang dalam apa jua keadaan. Itu sepentingnya spray ni. Spray ni boleh ambil, tapi masalahnya perempuan. Kita nak terbang tu dia campur, boleh ambil pergi belakang kali. Dalam tandas boleh ambil, tapi boleh sebelah tandas. Hati-hatilah, jangan gunakan air tandas. Jangan kita basahkan lantai dari bahaya. Ya, mana kita gunakan spray ni. Boleh gunakan spray, boleh ambil wuduk, sembahyang seperti biasa. Tak ada kiblat, memang dalam keadaan darurat tak boleh sembahyang. Yang penting sembahyang. Kalau dalam keadaan duduk tu, diri kalau boleh berdiri. Kalau kesempatan berdiri. Kalau tak kesempatan, kalau mas ada tempat solat di belakang tadi, tapi dalam seorang doang. Tapi kalau Saudi, kita boleh bawa berjamaah, boleh masuk 4 orang. Kalau Saudi, penerbangan Saudi itu kelebihan dia ada ruangan solat. Tuan-tuan pergi bahagian belakang ekor dia, kita boleh bawa solat berjamaah dalam Saudi. Penerbangan Saudi itu kelebihan orang Saudi ni. Kita boleh buat 1 orang depan dan 3 orang boleh masuk bahagian belakang. Boleh masuk Saudi. Kalau mas, susah sikit. Mas kita boleh solat di belakang secara bersendirian. Ya? Sembahyang waktu sembahyang dengan adu pula. Sampai sembahyang buat jatuh macam nak hilang tu. Kamu tak minta kan? Kadang nak berlaku kejadian apa pun, kita tak sangka. Yang macam kita belakang tembak tu kan, kita tak tahu. Tiba jatuh lagi. Masuk waktu sembahyang, kita sembahyang. Baik? Ada lagi? InsyaAllah mudah-mudahan banyak lagi saya nak masuk bahagian khutbah ni, tapi tak sempat. InsyaAllah mungkin bulan 2 November ni. Memang benar kan? Cara dalam khutbah ni, macam mana keadaan di dalam kapal terbang. Ya, penggunaan tanda di dalam kapal terbang. Tadilah Asia ke Mars ke Saudi ke sama. Ini dia. Tuan-tuan tengok warna merah aja. Tuan tengok aja tanda ni warna merah, maknanya orang ada di dalam. Ada orang ada di tandas. Kalau warna hijau ni warna tandas kosong, boleh masuk. Ini tidak ada yang masuk kan? Hijau tak ada orang, merah ada orang dalam. Kalau hijau tu boleh masuk, tengok dekat dia itu ada tanda dia nak masuk ke dalam tandas dalam kapal terbang. Ini pintu dia, pintu tandas.